Baiklah, saya akan memulakan pembentangan sejarah. Jadi saya akan mulakan dengan sistem kesukuan Sarawak dan Sabah. Okey, baiklah. Untuk sistem kesukuan Sarawak, dia menekankan fokus terhadap kepatuhan adat, di mana pemimpin bukan sahaja dipilih daripada keturunan, tapi boleh dipilih melalui kemahiran peribadinya kuat ataupun tidak. Selain itu, pemimpin juga mengekalkan keharmonian masyarakat suku tersebut. Bagi masyarakat ini, terdapat banyak gelaran yang diberikan kepada ketua suku. Antaranya ialah Iban, Tuai Rumah, Melanau, Menteri, Kanyah, Peran Lepo dan lain-lain. Itu untuk Sarawak. Baiklah, bagi di Sabah pula, sistem kesukuan diamalkan oleh suku seperti Kadazan Dusun, Bajau dan juga Murut. Bagi Kadazan Dusun dan juga Murut, mereka memanggil ketua suku sebagai orang tua yang berperanan untuk menyelesaikan pertikaian. Mereka dibantu oleh majlis kampung yang menguruskan adat dalam kehidupan seharian dan juga tukang-tukang adat bagi menyelesaikan beberapa perkara yang mereka mahu lakukan. Untuk Bajau, mereka memanggil ketua suku mereka sebagai Matoa, iaitu pelindung adat dan juga kepentingan anak buah. Saya akan serahkan video ini kepada orang lain lagi. Yes, jadi saya akan menerangkan tentang sistem pentadbiran tempatan dekat Sarawak sama dekat Sabah. Jadi first sekali Sarawak. Jadi pengaruh bumi ini sistem pemerintah yang membuatkan sistem pemerintahan Sarawak dipengaruhi antara sistem Kesultanan Brunei. Dia dipecahkan kepada tiga, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulim sama Sungai Kuripan. Lepas tu geng, pentadbiran tu dia dijalankan oleh pembesar ataupun dikenal sebagai wakil sultan, ataupun boleh juga menjadi pembesar yang mewakili wilayah tersebut. Selain itu, kawasan sungai di Sarawak dia ditadbir oleh Datuk Patinggi, Datuk Bandar sama Datuk Temanggung sebagai wakil Sultan Brunei itulah. Kawasan pedalaman pula dia ditadbir oleh orang-orang kaya. Jadi kamu boleh baca tu nama orang kaya dekat bawah tu, kalau kita sana. Seterusnya, pasal Kesultanan Brunei ini dekat Sarawak, dia menggunakan sistem penguasaan tanah. Lepas tu, sistem kedatuan di Sarawak berasaskan sistem turun-temurun daripada kerajaan dulu-dulu kan di Sarawak tu. Seterusnya, sistem ini hanya diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal di Sarawak seperti Kerajaan Sawaku. Yang boleh baca dekat buku teks tu. Masa pengaruh Kesultanan Brunei ini, golongan pembesar inilah yang menjadi wakil pihak Sultan Brunei. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak dan juga bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Okey, pasal Sabah pula, dekat kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan pantai timur pula dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Macam dekat Sarawak juga, Sabah ni berasaskan sistem penguasaan tanah oleh kuasa Kesultanan Brunei yang dijalankan. Seterusnya, pentadbiran dijalankan oleh pengindaan dan sebagainya macam dekat Sarawak juga. Sultan Sulu dia ada semua tanah dekat bawah pengaruh dia, tapi yang peliknya pemerintahan diwakilkan oleh Datu, bukan Sultan Sulu. Seterusnya, Datu ni pula bergantung pada milikan bilangan hamba ataupun boleh disebut sebagai pengikut dia lah. Sistem Datu inilah yang menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah. Okay, seterusnya tentang sistem ketua bebas di Sabah. Pada abad ke-17 dan 18, sistem kuasa bebas ini dijalankan dekat kawasan-kawasan Sultan Brunei dan Sulu yang agak lemah ataupun lemah lah pokoknya. Ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan seorang tokoh yang telah mencabar kewibawaan Sultan di kawasannya.
Jadi dia kena ada sifat-sifat yang berani, gagah gitu lah. Mereka tergolong atau mempunyai pertahanan atau mempunyai persalinan keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Dorang juga mempunyai undang-undang sendiri. Antara ketua bebas yang dikenali ialah Syarif Osman. Ada tuh, ada kat muka teks tu, nanti kamu baca je. Kalau saya mau baca nanti mungkin panjang pula. Mereka lah yang berkuasa untuk penjaringan pentadbiran di kawasan masing-masing. Akhir sekali kamu boleh baca kesimpulan dekat buku teks tu. Bye. Kejap guys, panas cuk. Oke, halo guys. Sekarang saya akan membentang tentang keadaan Sarawak ketika kedatangan James Brock lah di Sarawak. Ada beberapa anomali atau orang yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan yang ada di Sarawak. Ya, contohnya ada 4 orang. Oke guys, yaitu orang yang pertama ialah Sultan Omar Ali Saifuddin II lah. Dia itu ialah Sultan Brunei. Sebenarnya dia ada hasrat untuk kawal kegiatan perdagangan atau ekonomi yang ada di Sarawak lah. Terus untuk dikawal tuh kegiatan perdagangan di Sarawak tuh dia buat pusat pentadbiran di Kuching. Terus orang yang kedua yaitu Pangeran Raja Muda Hashim lah. Dia kan antar sama Sultan Brunei, yaitu bapak saudara dia kan antar ke Sarawak. Tujuan dia mau pujuk Datuk Petinggi Ali sama pembesar Melayu nih untuk dapatkan Sarawak untuk supaya bapak dia boleh perintah, bapak saudara ini dia boleh perintah di pemerintah di Sarawak lah buat pusat pentadbiran. Tapi pujukan dia itu gagal. Awis buat apa tu? Ada tengok aja. Yang tu nampak awet kan. Bombardiro crocodilo. Awis. Tahu? Sambunglah kerja rumah sejarah Awis. Kerja. Pasal James Brook tadi kan. Perkara pertama dilakukan oleh James Brook untuk mendapatkan kuasa pemerintahan dekat Sarawak ni. Yang pertama, dia membuat perundingan dengan Pangeran Muda Hashim. Pangeran Muda Hashim ni pemimpin dekat Sarawak lah. Dia buat rundingan sampai Pangeran Muda Hashim ni tawarkan 2 kali Sarawak tu kan. James Brook hebat kan James Brook ni. Tapi yang kedua ni agak sakit hati lah, hutan. Dia mengugut Pangeran Muda Hashim untuk bagi Sarawak dekat dia. Kalau tak, dia akan hancurkan pembinaan Pangeran Muda Hashim lah dekat Kuching. Pangeran Muda Hashim ni takut lah. Siapa tak takut lah jawatan jatuh. Macam biasa raja-raja Melayu. Awis buat apa tu? Sambung kerja sejarah dulu. saya akan membentang tentang perempuan kuasa James Brock. Yes, yang pertama adalah bantuan tentara lah. James Brock ni dia dapat bantuan tentara daripada itu British lah. Dia dapat untuk menghancurkan kubu orang Iban. Okay, terus James Brock ni dia menentang kebangkitan orang Iban lah, orang Iban atau orang tempatan yang coba ingin melawan balik lah dorang. Terus James Brock ni dia menganggap orang tempatan tu adalah ladang.